Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu doakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat bersama dengan keluarga tersayang. Baiklah, untuk hari ini kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Tema yang keempat iaitu perpaduan dan unit yang ke-11 hormat menghormati budaya kita. Untuk tajuk hari ini, cikgu akan ajar murid-murid semua cara-cara untuk membina karangan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, murid dapat mengenal pasti isi kerangka untuk membina karangan yang betul. Dan yang kedua, murid dapat menulis dan menghasilkan karangan yang betul berdasarkan isi kerangka. Baik, murid-murid boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid yang pertama seperti mana yang cikgu paparkan di sini pada halaman 71. Okey. Pada halaman ini diberikan satu contoh kerangka karangan yang tidak lengkap. Baik, tetapi sebelum itu, cikgu nak terangkan terlebih dahulu kepada murid-murid apa yang dikatakan dengan kerangka karangan. Baik, kerangka karangan adalah isi ataupun maklumat yang kita tulis terlebih dahulu sebelum kita membina ataupun menulis karangan yang lengkap. Kenapa pentingnya kerangka karangan ni? Okey, yang pertama, murid akan dapat menulis karangan yang betul berdasarkan kerangka yang kita bina. Yang kedua, kerangka karangan ni dapat membantu murid supaya tidak menulis isi ataupun karangan yang berulang-ulang. Itu pentingnya kerangka karangan ni. Kenapa kena buat dahulu sebelum kita membina karangan. Baik, dalam pembinaan karangan yang lengkap, biasanya kerangka karangan ni mempunyai pendahuluan, isi dan juga penutup. Okey, dalam contoh yang diberikan di sini, terdapatnya pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan juga penutup. Di bahagian kerangka karangan ni, isi kedua dan isi ketiga tidak lengkap. Okey, isi kedua dan isi ketiga tidak lengkap. Okey, nanti kita bincangkan macam mana kita nak lengkapkan ataupun nak cari kerangka karangan bagi isi kedua dan juga isi yang ketiga. Baiklah murid-murid, dalam kita membina karangan, murid-murid kena faham, dalam karangan kebiasaannya mempunyai perenggan. Okey, mempunyai perenggan. Dan setiap kerangka karangan dibezakan dengan perenggan. Baik, kita lihat di sini untuk perenggan satu, dia lebih kepada pendahuluan. Pendahuluan ni permulaan sesebuah cerita ataupun karangan. Baik, perenggan yang kedua lebih kepada isi yang pertama. Okay, begitu juga dengan perenggan yang ketiga untuk isi yang kedua, perenggan keempat untuk isi yang ketiga dan perenggan yang kelima untuk penutup ataupun kesimpulan sesuatu cerita. Baik, cikgu pergi satu persatu. Baik, tajuk dia Kami Bersahabat. Saya bacakan seketika. Saiful, Yime dan Jiwa berbincang untuk menyiapkan karangan tentang menghormati sahabat. Baik, murid-murid kena faham terlebih dahulu soalan ataupun arahan dari dalam soalan yang diberikan supaya murid-murid tahu untuk membuat karangan jenis apa. Baik, di sini cikgu gariskan di sini tentang menghormati sahabat. Tentang menghormati sahabat. Okey, kalau kita fahamkan di sini,
Kita lihat di sini. Ini adalah cara-cara menghormati sahabat. Macam mana kita nak hormat sahabat kita. Apa yang kita buat. Dan kebiasaannya kita gunakan persoalan apa yang perlu kita buat. Okey, baik. Contoh kerangka karangan di sini. Hubungan rapat selain keluarga. Ini adalah pendahuluan. Dia dah siap tulis di sini ya. Sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita selain keluarga. Apabila bersahabat, kita mestilah saling menghormati. Baik, ayat ini, ayat yang lengkap ataupun karangan yang lengkap ini diambil daripada frasa yang telah ditulis di dalam kerangka karangan yang telah dikembangkan menjadi ayat yang lebih lengkap. Ayat yang lebih lengkap. Baik, itu untuk pendahuluan. Kita lihat pula kepada isi yang pertama, diberikan kerangka karangan dia, jaga tutur kata. Elak bahasa kasar. Okey. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan tempat kosong. Baik. Untuk jaga tutur kata, kita boleh buat apa? Okey, apa kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Daripada kerangka ni, kita kembangkan dia menjadi ayat yang lengkap. Elak bahasa kasar. Apa yang kita lakukan? Macam mana kita nak hormat kawan? Nak hormati kawan, pertama jaga tutur kata, elak bahasa yang kasar. Contoh yang cikgu berikan di sini, yang pertama. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan menjaga tutur kata ketika bercakap dengan sahabat. Ini untuk frasa yang pertama. Tengok pada elak bahasa kasar pula. Elakkan menggunakan bahasa kasar yang boleh menyinggung perasaan sahabat kita. Minta maaf, B ni sepatutnya cikgu tulis dalam huruf kecil. Minta maaf, nanti murid boleh betulkan. B ni huruf kecil sepatutnya. Baik, itu untuk isi yang pertama. Kita kembangkan daripada kerangka yang telah kita tulis. Baik, kita pergi pada isi yang kedua. Isi yang kedua, cikgu dah siap tulis kat sini. Sentiasa membantu, ikhlas hati. Macam mana kita nak buat sentiasa membantu? Siapa yang kita perlu bantu? Kenapa kita perlu bantu kawan? Baik. Seterusnya, kita hendaklah sentiasa bersedia untuk membantu sahabat yang memerlukan. Ini frasa untuk sentiasa membantu. Bantulah dengan ikhlas hati tanpa mengharapkan balasan. Kamu kena kembangkan daripada kerangka yang kamu telah tulis, kamu kembangkan lagi menjadi satu ayat yang lebih lengkap. Itu untuk isi kedua. Isi yang ketiga, mengambil berat, berkongsi masalah. Macam mana mengambil berat dan berkongsi masalah ni? Apa yang boleh kita lakukan? Baik, selain itu, kita hendaklah saling mengambil berat antara satu sama lain. Mengambil berat antara satu sama lain. Maknanya kita biasa mengambil berat tentang kawan kita. Berkongsi masalah pula macam mana kita nak buat ayat. Kita boleh berkongsi masalah dengan sahabat yang kita percaya. Itu cara awak nak kembangkan frasa ataupun kerangka karangan yang telah ditulis tadi. Baik, dan yang terakhir penutup. Penutup, hormati sahabat. Orang menghormati kita. Macam mana kita nak kembangkan lagi frasa yang diberikan di sini? Contohnya, kesimpulannya, jika kita menghormati sahabat, ramai orang akan menghormati kita. Oleh itu, hargailah sahabat kita dengan sebaik-baiknya. Kebiasaannya penutup ni diberikan kesimpulan. Kesimpulan ataupun penutup sesebuah karangan. Cikgu harap murid-murid semua dapat memahami dan faham apa yang telah cikgu terangkan di sini. Baik, untuk tugasan murid-murid semua, tulis karangan Kami Bersahabat berdasarkan kerangka dalam buku tulis Bahasa Melayu Penulisan. Mana nak dapat karangan ni? Karangan yang cikgu terangkan tadi, di bahagian karangan tu murid-murid salin semula karangan yang telah lengkap di dalam buku tulis Bahasa Melayu Penulisan. Dan setelah siap,
murid-murid boleh menghantar tugasan tersebut kepada cikgu. Baik, cikgu harapkan murid-murid semua dapat menyiapkan tugasan yang diberikan ini. Jika ada ketidakfahaman tentang apa yang cikgu terangkan, bolehlah tuliskan persoalan kamu dan hantarkan kepada cikgu melalui Telegram. Baik, cikgu rasa setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, semoga kita dapat bertemu lagi di lain masa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan siapkan tugasan yang cikgu berikan. Sekian, terima kasih.